Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harap murid-murid yang terbilang SMK Rabila 2021 dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Tanpa buang masa, jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, pada minggu lepas kita telah masuk bab 5 sebahagian karbon, dan pada minggu lepas kita sudah menyelesaikan 5.1 pengerasan sebahagian karbon dan juga 5.2 hidrokarbon. Jadi pada hari ini kita akan masuk 5.3 iaitu alkohol. Okay, mari kita tengok standard kandungan dan standard pembelajaran untuk hari ini. Okay, jadi standard kandungan adalah 5.3 alkohol, manakala standard pembelajaran yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah 5.3.1 memerihal proses penyediaan alkohol, 5.3.2 mengenal pasti sifat fizik dan sifat kimia alkohol, 5.3.3 berkomunikasi tentang kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Okay, manakala 5.3.4 adalah berkomunikasi tentang kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Jadi ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi cikgu harap semua sekali telah bersedia dan juga bersemangat. Okay, jadi kelas kita mulakan dengan yang pertama, kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan alkohol. Apa dia alkohol sebenarnya? Okay, alkohol merupakan sebahagian karbon organik yang mengandungi unsur tiga. Kita ada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen di dalamnya. Okay, dia berbeza dengan hidrokarbon. Hidrokarbon hanya ada hidrogen dan karbon. Okay, jadi alkohol ada tiga, ada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay, alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian. Okay, ini adalah nama proses, tolong ingat. Okay, proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast. Okay, dia mesti ada yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. Apa-apa sahaja makanan yang mengandungi gula atau kanji, kita boleh jalankan proses penapaian untuk menghasilkan alkohol. Okey. Seterusnya kita tengok sama macam hidrokarbon sebelum ni. Okey, dia ada karbon. Okey, kalau alkana satu karbon kita panggil dia sebagai metana. Kalau dua karbon, ada dua karbon, kita akan panggil etana. Okey, kalau alkena, okey, C1 tak ada, C2 kita ada etana. Okey, ini kita belajar minggu lepas. Okey, sama macam alkana dengan alkena, alkohol pun dia ada nama-nama bagi setiap alkohol. Okey, jadi satu karbon, okey, untuk alkohol yang melibatkan satu karbon, okey macam ini, satu karbon, kalau awak ingat cikgu kata, setiap karbon ni dia perlu ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Jadi ada satu karbon, yang ini kita panggil dia sebagai metanol. Okey. Kalau dua karbon, okey macam ini ada dua karbon, kita panggil dia sebagai etanol. Okey, kalau tiga karbon macam ini kita panggil dia sebagai propanol. Kalau ada 4 karbon macam ni kita panggil dia sebagai butanol. Okey. Jadi nama alkohol ni dia bergantung kepada bilangan karbon yang ada dalam molekul dia. Okey, jadi kalau awak perasan dekat sini, setiap alkohol ni dia akan berakhir dengan ol. Sekiranya awak nampak apa-apa bahan yang berakhir dengan ol itu adalah alkohol. Tak nampak? Okay, alkohol. Okay, jadi kita tahu dah macam mana kita nak menamakan alkohol. Alkohol dinamakan di hujung dia dengan menggunakan ol. Okey. Okay, jadi kita nak teruskan dengan proses penyediaan alkohol. Tadi kita dah bincangkan proses penyediaan alkohol dia melibatkan satu proses yang kita namakan dia sebagai penapaian. Yang mana penapaian ni akan melibatkan tindakan yeast. Yang yeast ni awak dah belajar dalam bab 1 mikroorganisma ya. Okey, jadi dalam proses penapaian, enzim zymase dalam yeast dia akan menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Okey, jadi
glukosa tadi akan ditukarkan kepada etanol. Okey, etanol ni alkohol lah. Okey, dan juga karbon dioksida. Okey. Jadi kita boleh tengok persamaan, kita boleh tengok proses penyediaan alkohol ini melalui persamaan yang ini. Okey, yang mana glukosa dengan tindakan enzim Zymes. Enzim Zymes ni ada dalam yeast. Okey, akan menghasilkan etanol. Etanol ini adalah alkohol dan juga karbon dioksida. Ini adalah gas lah. Okey, jadi semasa proses penapaian ini dia akan membebaskan karbon dioksida. Okay. Ini adalah contoh cara penyediaan air etanol. Okay, lautan gula. Okay, lautan gula kita akan campurkan dengan yeast. Kalau kita tak ada gula, kita nak guna apa? Kita boleh juga guna jus anggur, jus buah-buahan lah. Okay, anggur, jus buah-buahan, nanas, ataupun kita boleh guna gandum, beras, okay, untuk menggantikan lautan gula. Sebab dalam gandum beras ni ada kandungan kanji. Okay, jadi apabila lautan gula dan yeast ini kita campur, okay, dia akan menghasilkan satu bahan yang kita panggil dia sebagai etanol. Okay, kemudian dia akan membebaskan satu gas yang kita panggil dia sebagai gas karbon dioksida. Okay, bila kita buat eksperimen, kita akan gunakan salur pemindaian ni. Okay, dekat sini kita akan nampak ada buih-buih lah. Okay, ada buih-buih yang akan keluar. Buih-buih itu akan membuktikan yang proses penyampaian ini menghasilkan gas. Okay, gas apa yang dihasilkan? Okay, jadi kita akan guna air kapur kat sini. Kenapa kita guna air kapur? Sebab air kapur ini kita dapat menguji kehadiran gas karbon dioksida. Okay, jadi macam mana dia nak buktikan, macam mana air kapur ni nak buktikan yang gas ni adalah gas karbon dioksida. Okay, air kapur tu dia akan berubah daripada jernih menjadi keruh. Okay, jadi kalau air kapur ni berubah daripada jernih menjadi keruh, kita tahulah, okay, terbuktilah yang gas yang terhasil ini adalah gas karbon dioksida. Okay. Seterusnya, bila kita dah selesai, dah habis, dah tak ada gas-gas yang terhasil, okay, dekat dalam ni akan hasil penapaian ini adalah etanol dan juga air. Okay, jadi kita nak ambil etanol saja. Macam mana kita nak ambil etanol saja? Kita akan jalankan proses yang kedua, iaitu proses penyulingan. Okay, yang mana proses penyulingan ini dia akan menghasilkan etanol daripada campuran hasil penapaian glukosa. Okay, kenapa kita pakai proses penapaian? Okay, sebab proses penapaiannya adalah proses untuk kita asingkan dua cecair yang berbeza takat didih. Okay. Yang mana takat didih alkohol ni dia rendah. Okay, takat didih dia sekitar 78 darjah Celsius sahaja. Okay, jadi kita akan panaskan campuran hasil penapaian tadi. Okay, apa yang berlaku apabila termometer ni menunjukkan suhu ni adalah 78 darjah Celsius, etanol ni akan berubah menjadi wap. Okay, bila dia berubah menjadi wap, dia akan naik ke atas, kemudian dia akan masuk ke dalam condenser lever. Okay, ini alat ini kita panggil dia condenser lever. Okay, jadi condenser lever ini dia akan disambungkan ke pipe. Okay, pipe masuk ke bawah, pipe keluar ke atas. Okay, jadi apa fungsi air ni? Air masuk, air keluar ni. Okay, bila air masuk, air ini akan menurunkan suhu dekat dalam condenser lever ni. Jadi wap etanol ni bila masuk kat sini dia akan sejuk. Bila wap etanol tu sejuk, dia akan berubah jadi cecair. Dalam condenser lever ni dia akan berubah menjadi cair, kemudian dia akan keluar sebagai hasil sulingan. Okay, tapi kita kena pastikanlah suhu kat sini sentiasa 78 darjah Celsius. Apa yang berlaku kalau suhu dia naik sampai 100 darjah Celsius? Bila dia dah naik sampai 100 darjah Celsius, air pun akan mendidih, air akan bertukar menjadi wap, air akan masuk, kemudian dia akan campur kat sini, dia akan jadi tak tulen balik semula. Okay, alkohol tak tulen. Jadi kita kena pastikan yang suhu dia sekitar 78 darjah Celsius saja untuk kita pastikan hanya etanol
tulen saja yang akan menjadi uap dan akan keluar ke melalui kondenser reverb ni. Jadi ini adalah proses penulingan. Okey, jadi ada dua langkah lah. Yang pertama, kita akan buat penapaian dulu. Kita akan campurkan larutan glukosa dengan yeast. Okey, bila dia dah habis proses penapaian, kita perlu penyulingan, kita perlu suling sebab kita hanya nak asingkan. Jadi dekat sini adalah etanol tulen. Okey, etanol tulen saja dekat sini. Okey, jadi kita tahulah dekat sini suhu takat didih alkohol adalah sekitar 78 darjah Celsius saja. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok sifat fizik alkohol. Okey, sifat fizik alkohol adalah seperti berikut. Ada beberapa sifat fizik alkohol yang aku tahu. Okey, yang pertama, alkohol dia tidak berwarna. Okey, alkohol dia tidak berwarna. Okey, dia jernih lah. Okey, yang kedua, cecair pada suhu bilik. Okey, pada suhu bilik dia dalam keadaan cecair. Okey, mempunyai bau yang tersendiri. Okey. Kemudian takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Ini yang tadi lah, C1 metanol, C2 etanol, C3 propanol. Okey, maksud dia apabila bilangan atom karbon meningkat, okey, macam inilah daripada atas ke bawah lah. Bilangan atom karbon meningkat, takat didih dia akan meningkat. Maksudnya etanol takat dia lebih tinggi daripada metanol. Okey, keterlautan dalam air berkurang apabila bilangan karbon meningkat. Okey, jadi bila bilangan karbon meningkat, keterlautan dalam air berkurang. Okey, seterusnya mudah meruap. Okey, mudah meruap ni dia mudah bertukar menjadi uap lah. Okey, ini adalah sifat fizik alkohol. Seterusnya kita nak tengok beberapa proses beberapa eksperimen untuk membuktikan sifat kimia alkohol. Okay, yang pertama, tindak balas pembakaran. Okay, yang mana etanol ni kita akan bakarkan dalam oksigen. Okay, jadi apa yang berlaku? Api penyalaan warna biru akan terhasil. Okay, alkohol adalah bahan yang mudah terbakar. Etanol mudah terbakar dalam udara untuk menghasilkan nyalaan biru. Okay, jadi nyalaan dia adalah berwarna biru. Okay, kemudian pembakaran lengkap etanol menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini sama juga kat sini. Okay, ada salur penghantar, dia akan masuk ke dalam air kapur. Semasa proses pembakaran berlaku, dekat air kapur ni kita akan nampak ada buih-buih terhasil. Okay, buih-buih ni adalah buih karbon dioksida. Macam mana kita nak tahu karbon dioksida? Okay, bila kita masuk dalam air kapur ini akan bertukar menjadi keruh. Okay, air kapur menjadi keruh. Okay, jadi bila air kapur menjadi keruh, kita katakan itu adalah gas karbon dioksida. Okay, kemudian dia juga akan menghasilkan uap air. Uap air ni kita akan nampak dekat sekeliling torong turas lah. Dekat sini kita akan nampak uap-uap air. Okay, uap-uap air. Okay, macam mana kita tahu ni adalah uap air? Okay, jadi kalau kita uji dengan kertas, okay, kita uji dengan kertas obat klorida kontang. Okay, kertas klorida kontang ni asalnya berwarna biru muda. Okay, bila dia terkena air, dia akan bertukar menjadi merah jambu. Okay, jadi bila kita tengok kertas obat klorida yang kita letak pada corak turas ni bertukar menjadi merah jambu, kita katakan uap-uap yang dekat sini ini adalah uap air. Okay, uap air terhasil daripada pembakaran etanol. Okay, pembakaran etanol juga membebaskan banyak haba. Okay, ini tindak balas yang pertama, tindak balas pembakaran. Okay, jadi kita tahu tindak balas pembakaran akan menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Macam mana nak tahu karbon dioksida? Air kapur menjadi keruh. Macam mana nak tahu uap air? Kertas obat klorida kontang akan bertukar dari biru muda menjadi warna merah jambu. Okay, etanol merupakan bahan api yang baik dan tidak mencemarkan udara. Okay, seterusnya, tindak balas yang kedua adalah tindak balas pengesteran. Okay, apa dia ester? Ester ni adalah bahan yang kita menghasilkan bahan yang berbau wangi. Okay, daripada ester ni kita akan hasilkan minyak wangi. Okay, alkohol bertindak balas dengan asid karboksilik. Contoh asid karboksilik adalah ini. Okay, asid etanoik. Okay, kalau kita akan guna asid etanoik lah.
Okey, untuk membentuk ester dan juga air. Okey. Kemudian sifat fizik ester, okey, ester yang terhasilkan berbau wangi, bau dia bau manis buah-buahan lah sebab kita pakai etanol. Okay, yang mana etanol ni kita guna buah-buah yang untuk menghasilkan etanol tadi kan. Kita guna jus buah anggur apa semua tu lah. Okay, tidak larut dalam air, kita masukkan dalam air, dia tidak larut dalam air, dia tidak bercampur dengan air. Kurang tumpat berbanding air, kalau kita letak dalam air, dia akan berada di atas. Okay, cecair tidak berwarna. Okay, mudah meruap. Okay, ester juga adalah bahan yang mudah meruap, mudah menjadi uap. Okay, kalau awak tengok dekat sini, selepas kita campurkan etanol dengan asid etanoik, kita akan tambahkan asid sulfurik pekat. Apa fungsi asid sulfurik pekat? Asid sulfurik pekat ni fungsi dia adalah sebagai mangkil. Awak dah belajar dalam bab 4, kadar tindak balas, mangkil ni adalah bahan, okay, mangkil adalah bahan yang mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, jadi proses pengesteran ni pun akan menjadi lebih cepatlah. Okey. Jadi macam mana nak hasilkan ester? Etanol akan dicampur dengan asid etanoik. Okey, kemudian kita akan campurkan asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat ni mangkil, okay, kemudian kita panaskan. Okey, kemudian kita akan dapat hasil ester. Okey, kenapa kita masukkan dalam air? Sebab kita nak tengok yang ini. Okey, dia larut tidak dalam air. Kalau dia tak larut dalam air, dia akan berada di atas. Okey, seterusnya kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Kita nak tengok kegunaan alkohol ni daripada 4 aspek. Okay, aspek yang pertama adalah daripada penggunaan menjadi bahan api. Okay, yang kedua sebagai kosmetik. Yang ketiga dalam bidang industri dan yang keempat dalam bidang perubatan. Okay, kita tahu satu persatu. Sebagai bahan api, alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebagai alkohol. Sebahagian karbon organik ini mudah terbakar, nyalaannya berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Okey. Okey. Jadi kat sini kita tengok dia mudah terbakar, alkoholnya ni mudah terbakar. Okey, jalaan dia berwarna biru, warna biru ni api yang baguslah. Okay, jadi pembakaran dia lengkap, dia bersih tanpa jelaga. Jelaga ni asap hitam tu. Okay, jadi kita katakan alkohol ni bahan api yang baik lah sebab dia menghasilkan asap, dia pembakaran tanpa jelaga. Okay, jadi alkohol digunakan sebagai api bayu untuk keramba motor di Filipina. Filipina menggunakan alkohol sebagai bahan api bayu. Okay. Dia baik untuk persekitaran. Okay, dalam bidang perubatan, alkohol digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma. Selain digunakan sebagai pelarut bagi berbagai jenis ubat. Antiseptik. Okay, antiseptik ni yang mana? Antiseptik ni kita nak sapu pada kulit untuk kita bunuh mikroorganisma. Disinfektan ni apa pula? Disinfektan ni kita sapu pada peralatan ataupun pada lantai untuk kita bunuh mikroorganisma. Okay, jadi kita boleh gunakan alkohol untuk membunuh mikroorganisma. Okay, kemudian dia juga digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Okay. Seterusnya dalam bidang kosmetik, alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barang kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan juga gincu. Okay. Dalam bidang industri, alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan juga makanan. Okey, jadi alkohol ni dia adalah pelarut organik. Okay, kita kata alkohol ni ada sebagai pelarut organik. Okey. Alkohol juga merupakan bahan tidak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan juga sebagainya. Okay, itu adalah kegunaan alkohol dalam industri. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, banyak kebaikan alkohol. Okay, banyak kebaikan alkohol. Okay, etanol pula merupakan jenis alkohol yang digunakan dalam sebagai anti beku dalam industri. Okay, jadi walaupun kegunaan alkohol tu banyak, okay, ada beberapa masalah jika alkohol ni diambil secara salah. Okay, di penyalahgunaan alkohol. Okay, terutamanya alkohol yang minum tu lah, minuman keras tu. Okay.
minuman keras. Okey, jadi kita nak tengok apa kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okay, kalau tengok dekat sini, Kerata akhbar ni, 2 wanita dibunuh lelaki mabuk. Okey, dia bunuh sebab apa? Sebab kena tegur je. Okey, dia kena tegur. Okey, jadi bila dia kena tegur, dia bunuh perempuan tu. Okay, pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan ketagihan. Ini masalah yang pertama, kesan yang pertama, ketagihan. Okay, ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Inilah contohnya. Okay, perbuatan jenayah. Okay, so yang pada ni katalah ketagihan, bila tahap ketagihan nak beli tak ada duit, dia mulalah akan mencuri apa semua tu lah untuk mendapatkan alkohol. Okay. Dia dapat mencuri, dia membunuh. Okey. Kes yang seterusnya, orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk dan menimbulkan berbagai masalah seperti pemanduan secara berbahaya dan bergaduhan. Kita banyak tengok kes-kes dekat Malaysia, pemandu mabuk langgar, kemudian orang yang dilanggar tu maut. Okey, 2 sahabat maut, motosikal dilumpuh pemandu mabuk. Okey, 5 beradik kini yatim piatu. Itu disebabkan oleh pemandu mabuk. Wanita muda mabuk langgar mati 4 orang. Okey, maut dilumpuh pemandu mabuk, ni anggota polis. Okey, buat sekatan jalan raya kemudian dilanggar oleh pemandu mabuk. Okay. Banyak kes-kes kematian di jalan raya, okay. Accident, berlanggar, kematian yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Okay. Jadi bahaya. Okay. Seterusnya, jika ibu yang mengandung mengambil alkohol secara berlebihan akan menyebabkan kecacatan pada bayi yang dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Bayi dengan sindrom fetal alkohol mempunyai kepala dan otak besar kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantu. Ini contoh gambar bayi yang mengidap fetal alkohol, sindrom fetal alkohol. Dia ada nampak ciri-ciri dia. Okay, kepala dia jadi kecil. Okay, jadi bahaya. Okay, untuk ibu yang mengandung bahaya. Okay, seterusnya, selain daripada masalah-masalah tadi, kita juga dapat tampak kesan alkohol ni kepada kesihatan orang yang minum. Okay, jadi kesan buruk yang pertama kita nak tengok daripada pada otak, mata, jantung, paru, perut, hati, ginjal dan juga pendi kencing. Apa yang berlaku pada organ-organ ni, okay, pada kesihatan manusia ni. Okay, jadi kalau terlalu banyak minum alkohol, yang pertama pada otak akan menyebabkan kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan terganggu dan juga kesukaran menganggap jarak. Okay, keseimbangan badan terganggu. Sebab itulah orang yang mabuk ni dia tak boleh berjalan lurus. Okey, sebab dia punya keseimbangan dia punya sistem saraf dia terjejas. Okey, kemudian dia kesukaran mengganggar jarak. Ini yang menyebabkan mudah aksiden kalau bawa kereta. Okey, dia dah nampak kenderaan kat depan, tapi dia tak dapat nak agak jarak dia, jadi dia langgar je terus. Okey, ini pada otak. Okey, yang kedua pada mata. Apa yang berlaku pada mata? Penglihatan akan menjadi kabur. Okey, pada jantung, paru, kadar pernafasan meningkat. Okay, jantung, kadar degupan jantung meningkat. Okay, bila kadar degupan jantung meningkat, tekanan darah juga akan meningkat dan akan dapat tekanan darah tinggi. Okay, kemudian pada perut, alkohol ni akan menyebabkan kerengsaan pada dinding perut, yang mana kerengsaan ni lama kelamaan dia akan jadi pendarahan, kemudian dia akan ulcer. Okay, boleh jadi ulcer. So, sakit. Bayangkan ulcer dekat bibir kita pun dah sakit. Ini kan bayangkan ulcer tu dekat dalam perut. Okey, seterusnya pada hati. Okey, hati ni kita boleh kata bahasa mudahnya hati ni sebagai penampis. Hati dengan ginjal ni sebagai organ yang menapis bahan-bahan yang beracun dalam badan kita. Okay, jadi apa yang berlaku bila terlalu banyak alkohol, dia akan pergi ke hati, dia akan menyebabkan kerosakan si hati sebab hati dia bekerja kuat. Okay, jadi dia akan menyebabkan kerosakan si hati mati dan mengeras, akan menyebabkan sirosis hati dan juga boleh menyebabkan kanser hati. Okay. Kemudian pada ginjal, okay, jadi ginjal yang akan bekerja kuat. Jadi kerosakan ginjal akan terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Okay. Jadi bila terlalu banyak bahan buangan, okay, bila berbagai pergi kencing, pembuangan air kencing yang lebih kerap. Okay, jadi akan lebih banyak kencing. Okay, yang ini ada dekat dalam buku teks. Boleh salin daripada buku teks.
Okey, habis untuk hari ini. Macam biasa, praktis formatif 5.3, cikgu nak awak jawab dalam kertas panjang. Kemudian hantar pada cikgu untuk semakan. Okey, awak punya latihan ni akan dimasukkan dalam PPT awak. Okey, jadi tolong buat dan tolong hantar. Okey, jadi soalan 1, maklumat berikut menunjukkan satu tindak balas kimia, glukosa, tindakan yeast, akan masukkan etanol dan juga karbon dioksida. Tindak balas itu A. Pempolimeran, B. Pengdehidratan, C. Penyampaian, D. Pengesteran. Okey. Yang ini salin semua soalan, persamaan salin, yang ini salin. Kemudian apa jawapan yang betul? Kalau A betul, A pempolimeran. Okey dah. B, C, D tak payah tulis. Ambil yang betul saja. Okey, soalan B, jenis cair yang tidak berwarna telah tumpah ke atas tangan seorang pelajar. Dia berasa sejuk pada kawasan tersebut dan cair itu kering dengan cepat. Apakah cair tersebut? Okey, ini salin soalan. Kemudian jawapan yang betul. 3, seorang pelajar ditugaskan untuk memastikan etanol tapi dia telah kehabisan larutan gula. Antara yang berikut yang manakah paling sesuai dengan untuk menggantikan larutan gula? Okay, jadi yang mana yang sesuai untuk digantikan larutan gula? Soalan nombor 4, persamaan perkataan berikut menunjukkan satu tindak balas kimia, alkohol campur asid etanoik. Okay. Kemudian asid sulfurik pekat sebagai mangkin akan masukkan X dan air. Apakah X? Okay, dia nak X. Apa dia X? Soalan 5, antara berikut adakah bukan, soalan nak bukan kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan. A. Kelensaan pada dalam perut menyebabkan perdarahan dan ulcer. B. Kerosakan ginjal akibat aktif meninggikan bahan buangan. C. Menyebabkan masalah obesiti. Dan D. Penglihatan kabut. Jadi salin soalan dan juga salin jawapan yang betul. Soalan nombor 6, apakah alkohol? Nombor 7, bagaimanakah alkohol disediakan? Nombor 8, apakah tujuan penyulingan? Dia nak penyulingan dalam proses penyiapan alkohol melalui penampaian glukosa. Soalan nombor 9, tekan 2 kegunaan alkohol, dia minta 2 dalam kehidupan seharian. Soalan 10, mengapakah pemandu dalam keadaan mabuk yang disebabkan oleh pengambil alkohol secara berlebihan adalah satu kesalahan lalu lintas yang serius. Yang ini cikgu nak sekurang-kurangnya ada 2 jawapannya. Okey, jadi habis untuk hari ini. Jadi tolong buat praktis formatif, tolong jawab dan tolong hantar pada cikgu. Kemudian cikgu akan semak. Okey, siapa yang dah hantar, cikgu akan bagi satu video membincangkan soalan setiap soalan. Okey, yang hantar saja cikgu akan bagi video. Yang tak hantar latihan, cikgu tak bagi video. Okay, jadi nak video perbincangan, tolong hantar latihan ini kepada cikgu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.